Ya. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga selamat petang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Okey, agak-agak petang ni tak adalah mengantuk apa semua kan. Okey, untuk petang ni saya akan bawa untuk tajuk PPL PPL BTO lah, program pengajar vocational. Sebenarnya untuk program ni PPL ni tak dibuka, tapi untuk pemakluman je lah. Saya just untuk tuan-tuan faham macam mana dia punya pelaksanaan PPL BTO ni, ataupun macam mana BTO ni dijalankan lah kalau pelaksanaan BTO ni. Okey. Untuk makluman, program pengajar vocational BTO ni kita dah tukar NOS dia kepada NOS baru, iaitu P853 kalau tak silap. dia tahap 4 dan juga dia tahap 5. So dia tak ada dah. Yang BTO tahap 3 apa semua tu dia tak ada dah. Sekejap saya cari dia punya kod dia apa tak ingat dah. Dia lebih kita kenal sebagai TVET-I, iaitu untuk pengurusan lah maksudnya. So lepas ni kalau sesiapa yang nak ambil BTO apa semua, dia tak ambil BTO dah. Dia ambil TVET-I dia panggil. Yang tu pun sebenarnya untuk dia gantikan BTO tu lah. Okey. Nanti untuk makluman lah pada pengajar-pengajar baru apa semua ni, sekarang ni dah tak ada dah program BTO apa semua, so dia panggil TVET-I. Okey, untuk Apa nak tanya? Ya. Kalau macam VTM tu pun dia dah jumut Ya, semua dah jumut dah. Cumanya untuk BTE dengan BTM dia masih lagi cuma sekarang ni dia dah jumut, cumanya untuk BTO memang dah jumut terus. Untuk BTE, BTM dia ada lagi tempoh sehingga bulan 6. Maksudnya kalau mana-mana yang masih yang tengah buat tu sebulan 6 ni lah dia tutup. Dia maksudnya last untuk dapatkan CJ tu adalah bulan 6 ni. Dia kira apa panggil tu di transition dia untuk ke yang baru tu adalah bulan 6. Kalau yang VTM tu yang baru tu dia panggil apa pun? Dia TVET-M dia panggil. Dia ada TVET-I dengan TVET-M sahaja. Oh okey. Dia tahap 4 dan juga tahap 5. Okay, baik. Dia dah tak ada dah BTO apa semua ni. So nanti kalau ada pengajar nak ambil BTO, dia tak akan ambil dah BTO, dia akan ambil TVET-I itulah. Okay. Terima kasih Puan. Sebab kami dekat JPK ni pun tengah ambil juga benda ni. Termasuk saya. Oh okey. Syarat dia tak jelas. Dia ada syarat dia ke Puan? Syarat maksudnya? Syarat untuk nak ambil VTM ni. Tu. Oh, VTM ni dia macam ni. Kalau untuk VTM ni dia syarat dia kalau BTO kalau ni macam saya, kalau TVET-I ni memanglah kita kata macam nak ambil untuk pengajar tu. Tapi TVET-M ni dia lagi, kalau tengok NOS dia sebenarnya lebih kepada pengurusan pusat bertauliah. So kalau mana-mana yang ada pusat bertauliah apa semua tu memang senang lah kalau nak ambil tu, sebab dia menguruskan pusat bertauliah tu start daripada A sampailah akhir. Okey, baik. Terima kasih. Macam tu lah.
kena tengok balik dia punya NOS tersebut lah. Okey, dia kuasa. Tapi yang ni untuk apa panggil tu, untuk info je lah untuk latar belakang BTO ni. Pengajar latihan vocational iaitu tahap 3, tahap 4 dan tahap 5 BTO, BTE, BTM ni dia berkuasa pada Februari 2005. Diwajibkan kepada semua pegawai penilai dan sistem pentauliah kemahiran Malaysia SPKM. Tempoh dilaksanakan 2 fasa iaitu fasa 1 360 jam di PB yang ditauliahkan untuk program berkenaan tidak melebihi 6 jam sehari yang ditauliah dan sekurang-kurangnya 3 bulan dan tidak melebihi 12 bulan dari tarikh pendaftaran. Okey. Yang fasa kedua adalah fasa internship selama 720 jam iaitu di PB internship yang telah ditauliahkan jugalah. Okey, merujuk kepada panduan pelaksanaan program pengajar latihan vocational bertarikh 24 November 2009 untuk yang tahap 3, tahap 4 dan tahap 5. Okey. Ini sekadar pengetahuan je sebab dia dah jumut sesemua tu dari segi pelaksanaan dia tu saya rasa lebih kurang je. Dia punya macam mana, sebab kita pun dari segi pelaksanaan TVET-I apa semua tu kita di peringkat JPK yang ni pun kita tak tahu lagi macam mana pelaksanaan dia, sebab di peringkat SIAS pun tak maklum apa-apa lagi. Tapi saya rasa benda ni sama jugalah. Okey. Okey, struktur dia iaitu dia akan bermula belum tu tanya yang dah ada apa tu tak dengar lah tuan. Tak dengar. Kalau yang dah ada tu yang dah ada VTM tu macam mana? Dengar tak? Tak dengar. Yang dah ada VTM. Yang dah ada yang dah ada BTM. Yang dah ada BTM tak ada masalah. Cuma sekarang ni kita mana-mana yang boleh, yang berminat untuk convert, boleh convert je lah. Lepas tu dia ada beberapa syarat lah kalau nak ambil TVET-M apa semua tu. Oh, maknanya dia boleh convert lah. Macam mana? Maknanya dia boleh convert lah. Pada yang lama ke yang baru. Ya, betul. Okey, terima kasih. Sekejap ya. Sekejap. Melayu. Okey, mana-mana yang memang dah ada sijil BTO, dia boleh mohon untuk TVET-I ni secara PPT khas lah, maksudnya boleh mohon. Kalau nak dapat maklumat macam mana nak mohon tu, boleh dapat dalam laman web JPK. Sebab dia kalau nak tu dia buat melalui PPT lah. Dia kena mohon secara PPT khas melalui MySpite lah. Lepas tu adalah beberapa syarat apa semua tu lah. Okey, sebab dia sebab TVET baru ni dipanggil program TVET Instruction untuk tahap 4 dan juga TVET Management untuk tahap 5. Yang ni sebab dia bermula tahap 4, so 1, 2, 3, sebab tu dia nak siapa-siapa yang nak untuk TVET Instruction ni, dia kena melalui PPT khas dulu, mana-mana yang dah ada BTO, BTE, BTM tu. Kalau yang baru memang
dia akan mohon terus untuk TBET-I tu. Okey. Puan, Ya, compulsory kah TVET-I ni? macam mana? Dia wajib ke selepas Jun 2022 untuk TVET-I ni? Ya, sebabnya sebab NOS yang lama tu dah jumut dah. So untuk yang baru, dia kita tengok kalau NOS tu dah jumut, maksudnya pada yang baru, pengajar-pengajar baru, dia kena ambil, dia tak boleh ambil BTO dah. So dia kena ambil TBET-I tu juga untuk dapatkan sijil mengajar tu. Tapi kalau memang yang dah ada BTO tu tak ada masalah. Cumanya mana BTO yang dah ada BTO nak dapatkan TBET-I tu, dia kena melalui PPT khas lah maksudnya. Yang mana dah ada sijil BTO tu. Dia kena praktikal jugalah 720 jam. Macam tu. Tak payah, PPT khas tak payah, just mohon untuk convert lah. Dia adalah beberapa syarat tu. Contoh kalau ada kalau syarat pemohon untuk yang memiliki sijil BTO, misalnya BTO, BTE, mana-mana memiliki sijil BTO, pemohon dia kena ada profil kekompetenan yang mengandungi maklumat peribadi calon atau resume, sijil BTO, bukti keterampilan CU2 dan juga CU4 digital instruction. Yang ni sebenarnya benda-benda ni dia kena hadir satu kursus khas yang dianjurkan oleh pihak SIAS. Digital instruction. Kita orang pun baru lepas kursus untuk di CCD ni. Yang ni sebab kita nak kena fulfillkan satu NOS, satu CU yang dalam yang dalam DCCD tu, dalam NOS tu ada satu CU khas yang dalam NOS ni yang memerlukan kita hadir kursus tu, gitu. So siapa-siapa yang ada BTO yang nak dapatkan sijil TBET-I ni memang kena hadir kursus tu, gitu. Okay. Nak tanya, ada tempoh khas ke berapa lama yang kena convert benda ni? Tempoh untuk convert tu, untuk dapatkan sijil tu. Setakat ni kita tak dimaklumkan apa-apa pun lagi. Maknanya yang lama BTO still boleh pakai lah untuk mengajar boleh, tu. tak ada masalah. Sijil tu, mana yang dapat sijil tak ada masalah, boleh pakai je. Macam pedagogi dululah, dia boleh pakai je sebenarnya. Mana yang pedagogi 3 bulan kan. Teknik mengajar pun semua tu kata nak kena ada BTO bagai, tak payah. Mana yang teknik mengajar 3 bulan apa semua tu, tak perlu dah ada BTO, macam tu lah. So mana-mana yang ada BTO ni, kalau kata nak kena dapatkan TBET-I ni, tak payahlah. Tapi kalau nak dapatkan TBET-I tu, mana dah ada sijil BTO tu, so boleh mohon melalui PPT khas je lah. Mana pilihan sajalah Puan, mana tak Yes, semestinya kena pilihan dapatkan. sahaja. Ya, pilihan Terima kasih banyak, Puan. sahaja. Okey, ni saya cerita, tapi saya rasa yang ni semua ramai dah tahu kot berkenaan dengan BTO ni. Dia kena 3 bulan untuk latihan pertama ni, 360 jam. So lepas 360 jam akan ada lawatan PPI pertama. Kemudian lepas lawatan PPI pertama lepas lawatan PPI pertama, dia akan ada tempoh 720 jam internship. So yang ni mungkin kalau di peringkat KB dulu apa sesama mungkin ambil secara PPT khas je kan. So bila PPT khas ni tak melalui lah tempoh-tempoh ni. Jadinya tempoh ni dalam tempoh 720 jam internship ni akan ada lawatan PP pertama. Bila dah PP pertama dah dah pergi buat lawatan apa sesemua, dah settle apa sesemua, so akan ada lawatan untuk PPL kedua untuk pengesahan akhir lah maksudnya. So dah itu je lah. So dalam tempoh 9 bulan lebih kurang macam tu, dia orang akan dapat sijil BTO lah. Okey, ini pihak yang terlibat dalam pentauliahan untuk BTO ni lah. Dia ada PB, ada PPB BTO, ada PPD, BTO, PP dan juga calon.
So yang 720 jam yang PB internship, mana-mana pusat bertauliah lah. Dia ada PB internship dan juga dia ada PPB internship, penyelia dan juga intern. Okey, kriteria PP pegawai penilai bagi program BTO ni adalah warga negara berumur sekurang-kurangnya 18 tahun, berkhidmat di satu pusat bertauliah sahaja, telah menghadiri kursus induksi PP, PPD dan PPB. Okey, kalau untuk PP untuk tahap 3 iaitu PP BTO ni memiliki sijil BTO dan mempunyai 5 tahun pengalaman mengajar latihan kemahiran. Okey, ni untuk jadi PP bagi program tahap 3 lah. So bagi program tahap 4 perlu ada diploma lanjutan BTM dan juga ataupun memiliki diploma BTE dan 2 tahun pengalaman mengajar latihan kemahiran, ataupun memiliki sijil BTO dan 7 tahun pengalaman mengajar latihan kemahiran. Kalau dia tak ada BTE, kalau dia tak ada PTM, dia hanya ada sijil BTO, so dia just perlukan 7 tahun pengalaman mengajar latihan kemahiran, barulah dia boleh jadi PP untuk tahap 4. Okey, kalau dia nak jadi PP untuk tahap 5, perlulah ada diploma lanjutan BTM dan 2 tahun pengalaman mengajar latihan kemahiran, ataupun ada diploma BTE dan 5 tahun pengalaman mengajar latihan kemahiran. Ya, nanti semua dah ni. Peranan dan tanggungjawab semasa intern di PB internship, melaksanakan pemantauan terhadap prestasi intern semasa internship minimum 2 kali lah PP ni. PP akan buat pemantauan sebanyak 2 kali minimum, mengambil tindakan ke atas laporan penyelia 2 kali, menilai dan mengesahkan bukti-bukti dalam buku log intern semasa lawatan minimum 2 kali, mengatur lawatan PPL, memastikan lawatan PPL dibuat sebelum intern menamatkan internship. Okay. Peranan dan tanggungjawab pelatih. Pelatih perlu memahami keperluan NOS berkenaan, mengetahui keperluan dan kaedah penilaian. Pelatih perlu melengkapkan RPK, menjalani semua penilaian yang diperlukan, mengumpulkan bukti keterampilan yang telah dinilai dan menyediakan rekod bukti pencapaian portfolio. Dia punya pelaksanaan untuk pelatih BTO ni sama je lah dengan pelatih-pelatih SKM yang lain lah. Maksudnya dari segi mengumpul bukti, RPK, apa semua ni, menjalani penilaian, semua sama. Pelaksanaan dia semua sama. Cuma dari segi kaedah pengiraan pengiraan markah apa semua je lah berlainan dan borang-borang dia lah. Okey, peranan dan tanggungjawab pelatih memohon PB internship yang ingin diikuti untuk program internship dengan mengemukakan borang permohonan internship. Okey, yang ni pelatih sendiri yang mohon internship ni, PB internship ni. Kalau tak ada sangat, mungkin dia boleh minta bantuan daripada PP masing-masing. Okey, memahami maklumat dan objektif program internship dengan jelas, mencatat semua aktiviti harian yang dijalankan dalam buku log intern dan mendapatkan pengesahan daripada penyelia setiap minggu. Bagi tahap 3 atau PTO, intern dikehendaki mengajar sekurang-kurangnya 300 jam semasa internship. Okay. Dan menyediakan bahan pembelajaran dengan bilangan minimum seperti berikutlah. Okey, untuk teori, pelan mengajar 6, kertas penerangan 6 set lah, maksudnya 6 set. Kertas tugasan 6, lepas tu untuk amali pelan mengajar 6 dengan kertas kerja pun 6. Tapi untuk alat bantuan mengajar 5 sesi pembelajaran dan juga amali pun sama 5 sesi pembelajaran. Bagi kertas penilaian, diorang kena sediakan 5 set lah untuk teori dan juga 5 set untuk amali. Ni kertas penilaian kertas penerangan 6 set, kertas penilaian 5 set. Alat bantuan mengajar 5 set. Okey, bagi tahap 4, pelatih perlulah mengajar sekurang-kurangnya 200 jam semasa internship. Okey, dan menyiapkan projek akhir berkaitan metodologi latihan dibentangkan sewaktu lawatan PPL PLB kali kedua. So kalau untuk tahap 4 BTE 200 jam, kalau BTO
300 jam. Okey, untuk tahap 5 VTM, pelatih perlu mengajar sekurang-kurangnya 100 jam semasa internship dan dikehendaki menyiapkan 2 projek akhir berkaitan metodologi latihan dan berkaitan kemahiran teknikal setiap satu. Okey, kena kena ada 2 lah. Satu untuk metodologi latihan dan satu lagi untuk kemahiran teknikal. Serta dibentangkan sewaktu lawatan PPL PLB kali kedua. Yang kali terakhir lah ni maksudnya. Komponen pemakaran program BTO 360 jam. Okey, untuk kerja khusus 360 jam, komponen penilaian CU1 hingga CU6, CU7, lepas tu core abilities pengetahuan dan juga core abilities prestasi. Okey, jenis borang permohonan internship, kod borang JPK I0313A, kemahiran teknikal dia KAPA, knowledge assessment, performance assessment. Peratus lulus 60%, bagi CU7 PA dia kena 75%. Okay. Untuk catatan core abilities pengetahuan 60%, abilities prestasi skala 3. Okay, setiap CU perlu mencapai peratus minimum baru lulus. Okey. Ini untuk program 720 jam bagi tahap 3. Komponen penilaian kerja khusus 720 jam, semakkan WIM, penyeliaan dan juga pembentangan. Kalau untuk semakkan WIM, borang pembangunan dan bahan pembelajaran, personel yang terlibat PPL, peratus lulus minimum lengkap lah. Okey, disemak dan disahkan oleh PPL. Okey, laporan prestasi intern, personel terlibat PP1 dan juga PP2 lah. Dia ada 2 penilai kat situ untuk semasa lawatan panel penilai. Okey, PPL bagi program BTO, BTE, BTM, peranan dia adalah membuat lawatan verifikasi luaran setelah ditugaskan oleh JPK. Pastikan semua personel pentauliahan hadir semasa sesi mesyuarat diadakan. Pastikan kehadiran pelatih semasa sesi verifikasi dilaksanakan. Sediakan laporan yang merangkumi kemudahan latihan, jaminan mutu. Ni sama macam macam laporan PPI yang sebelum ni. Okey, buat cadangan status pusat pentauliah. Semak dan sahkan pendaftaran pelatih, ni sama je. Kita semak dan sahkan bahan pembelajaran, buku log intern, semak dan sahkan bahan-bahan pengajaran seperti dalam panduan, bahan bukti, jadual waktu sebagainya, dalam laporan internship, buat penilaian latihan pengajar intern bersama pegawai penilai dan penyelia berdasarkan format yang disediakan. Okey, kemudian akan semak laporan prestasi intern yang disediakan oleh penyelia. Semak dan sahkan permohonan pengeluaran SKM berpandukan kepada portfolio pelatih dan laporan internship. Sahkan sistem jaminan mutu yang wujud di pusat bertalian memenuhi kehendak JPK. Okey, ini apa yang perlu disemak lah. Untuk yang 360 jam, apa yang perlu disemak. Untuk internship 720 jam, apa yang perlu disemak. Okey. Dia ada beberapa borang lah. Kalau untuk borang permohonan internship JPK IT0313A, lepas tu borang JPK ni untuk laporan WIM, 3B, 3C untuk laporan prestasi intern lah. Okey. Bagi teknik pemarkahan, laporan pembangunan bahan pembelajaran dia sama ada lengkap atau tidak lengkap je lah. Okey, kemudian laporan prestasi intern yang 3C tu pemberat dia 40%. So pembahagian markah bagi penilai pertama 15%, penilai kedua 25%. Okey, untuk penilaian teknik mengajar pemberat dia 60%, pemarkahan dia daripada PP 20%, penilaian PPL 40%. So markah lulus keseluruhan adalah 60%. Okey, ni laporan pembangunan bahan pembelajaran. Ni semua dah ada lah. Pegawai penilai apa semua. Lepas tu ni laporan prestasi intern. Yang ini akan dinilai oleh penyelia dan disahkan oleh PP lah. PP datang untuk lawatan.
Ni penilaian teknik mengajar yang kita kata minta dia orang sediakan set bahan pengajaran dan pembelajaran tu. So penilaian dia mengguna pakai borang ni lah, penilaian teknik mengajar borang 3D. Ni lagi tanda tangan PPL dan juga tanda tangan intern. Okey. Apa-apa pertanyaan boleh melalui inilah bahagian MOSQ. Okey. Okey, untuk makluman juga bagi program BTO apa semua ni dijalankan oleh pihak SIAS. So apa-apa pertanyaan berkenaan dengan BTO, BTE, BTM ataupun NOS baru bagi TBET-I, TBM ni boleh merujuk pada SIAS lah. Okay. So permohonan untuk TBET-I dengan TBET-M ni melalui MySpike semuanya. Okay. Itu sahajalah pada kali ini. Untuk hari ini yang boleh saya kongsi bersama dan saya minta maaf sangat-sangat. Saya minta maaf sangat kalau apa yang saya sampaikan ni tidak memenuhi apa yang tuan-tuan dan puan-puan harapkan lah. Ya. Okey Puan Aspa. Okey Puan. Okey, mungkin kita boleh teruskan dengan exam. Tapi mungkin kita boleh buat, boleh bagi nilah rehat sekejap atau sesiapa yang nak tengok nota ke apa boleh tengok nota dulu sekejap. Boleh? Puan nak start jam berapa ya? Ya? Nak start jam berapa? Nak start jam berapa? Tiga suku. Semua ada tak ni? Ke ada yang keluar ke apa ke? Kan semua ada. Semua ada. Semua dah bersedia ke? Kalau tak bersedia pun kena lalui juga. Sedia juga. Dia soalan 20 soalan je. Wani nak jawab. Ya? Dah bersedia ke tak? Tak Wani nak jawab. Tak boleh nak jawab. Cuma tak bersedia. Tak apa. Soalan untuk hari ni senang je. Okey Puan, okey. Maybe boleh sesi bergambar dulu Puan? Boleh, tak ada masalah. Boleh, silakan. Saya sekejap stop ya, sharing kejap Kejap. Boleh pakai comel-comel sikit. Bagi makan comel sikit. Puan Sharifah kena stopkan background lah sebab tak nampak dah muka Puan Sharifah. Okey, standby. Standby bagi thumbs up. Kamera rosak pula. Tak dapat gambar. Gelap dah. Tak dapat tengok gambar. Okey, standby. Alah, Mana yang ada boleh buka. Okey, sedia ya. 1, 2, 3. Sekejap. Okey, sekejap. Senyum, jangan tak senyum. Boleh senyum ni sebab tak pakai mask kan? Senyum. Tengok exam terus tak senyum. Sekejap Lagi satu page, smile je. 1, 2, 3. Okey, cantik. Okey, terima kasih. Boleh teruskan tengok-tengok nota. Okay, boleh. Nanti kita start 3 suku. Alright.
Buka lah. Mami. 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 You want to speak? Mana boleh buka.
Okay saya share link untuk exam Saya dah share link untuk exam ya. So cuba try buka. Boleh buka tak? Kat mana tu Puan? Link Ya. kat mana? Link dekat mana tu? Link dekat chat. Link ada dekat chat, dekat dalam group pun saya ada share. Ya. Okey. Okay, dah boleh jawab Mana yang dah boleh hantar je lah. Mission standard. Mission standard.
kita boleh menjawab sampai pukul berapa ya? Pukul 5, pukul 4.30 ke habis? Baik, terima kasih. Sekejap ya Puan Zala. Saya tengah tanya penceramah. Nama sama pula tu kan? Ya, ya, ya. Pukul 4.30 ke habis? Ke Pak Suku? Apa ni ujian ni? 4.30. 4.30. Mm-mm. Kau boleh hantar cepat, boleh hantar cepat. Tak ada masalah. Ini anda siap boleh submit je. Makan lulus 12 12 daripada 20. So baca betul-betul. Sekali je boleh jawab. Puan. Ya. Saya nak tanya, soalan nombor 11 tu merujuk kepada soalan nombor 10 ke? Tahap 4. Mana? Soalan nombor 11 Okey. merujuk kepada soalan nombor 10 ke? Maksudnya berapa peperiksaan akhir tu, berapa soalan tu untuk tahap 4 Sekejap. Saya tengok sekejap. Oh tak. Dia umum tu. Tahap 1, 2. Oh, okey. Kan biasa kalau teori berapa soalan yang kita perlu buat kan? Soalan akhir yang biasa kita buat. Berapa soalan semua sekali? Okey, noted.
Assalamualaikum. Kalau dah hantar tu maksudnya yang skor tu itu kita punya markah lah ya? Sekejap ya Puan, tunggu Puan Su jawab. Ke mana tu? Saya dah send, lepas tu dah ada skor tu maknanya itu keputusan kita lah ya? Dah ada hantar ke? Kenapa saya tak Saya, dapat saya dah hantar. Sekejap Saya pun hantar dah Puan. Saya Dia pun tulis dah dah. hantar. Skor pun dia dah tulis. Senyum dah. Siap dah. Oh, dah ada. Okey, dah ada. Sebab tak berani nak tunggu lama-lama Puan. Takut masalah lain ke apa kan. Tunggu lama makin berubah jawapan. Puan saya punya ada, saya dah hantar. Nama apa ya? Nur Suhaila. Nur Suhaila. Ada. Puan saya punya Siti Aisyah binti Mustafa. Ada. Wah, Saya punya Nur Sulisa Sarbian. Ya tanya semua. Tegar tak ada. Nur Su apa? Bila kata Nur macam tu, Sulisa. Nur Sulisa. Nur Sulisa tak ada pula. Nazratul Hanim ada Puan? Ada. Nur Sulisa ada. Okey, terima kasih. Husnul Kamal, Grera Mari, Hafizullah, Nur Sulisa, Roslinda Halim, Nazratul Hanim, Muhammad Rizal, Nur Hashimah, Siti Aisyah, Ahmad Anwar, Adzili, Muhammad Nur Al-Hafiz, Nur Suhaila, Abdul Razak, Nur Fadilah, Bakori, Nur Azlin, Muhammad Hafiz, Adlan. Ada lagi saya tak sebut nama.
Puan Su, siapa yang dah hantar dah boleh keluar ke? Puan Su dia nak cakap apa-apa? Apa? Yang dah hantar dah boleh keluar ke? Puan Aspa ada nak bagi tahu apa-apa ke? Saya tak ada apa-apa lah. Saya ucapkan terima kasih je lah. Saya pun nak ucap terima kasih lah pada semua yang dapat join untuk bersama saya pada hari ni lah. Terima kasih banyak. Lepas tu saya nak minta maaf banyak-banyak lagi sekali sebab mungkin presentation saya pada hari ni memang tak memuaskan lah. Saya pun frust juga sebab sebab biasalah masalah laptop lagi, masalah kesihatan lagi lah, macam tu lah. So saya minta maaf banyak-banyak. Mungkin apa yang saya bagi tahu pada hari ni mungkin ada yang tak berapa nak faham, tak dapat something lah kot. So minta maaf banyak. So mana yang mana yang perlukan apa-apa maklumat ke apa ke, boleh dapatkan maklumat daripada Puan Aspa sendiri ataupun boleh WhatsApp saya lah. Mana yang cik tadi tu boleh je WhatsApp saya. Bagi nombor Puan. Okey, kejap saya share. Kami daripada penganjur pun ucapkan ribuan terima kasih juga kepada Puan Suhaila. Walaupun tak sihat, gagahkan juga tu. Dia diharap semoga sihat lepas ni. InsyaAllah, amin. InsyaAllah. Okay, dan kepada semua peserta pun kami mohon maaf sekiranya ada kekurang ke sepanjang kita punya kursus untuk hari ini. Dan besok macam biasa boleh mula masuk jam 8 pagi lah. Kepada yang belum dapat link boleh beritahu kat saya semula ya.
Itu sajalah daripada saya. Jadi selepas ni kalau nak keluar dah boleh lah kan Puan? Mana yang dah siap boleh Ha. boleh keluar lah, boleh boleh pergi bazar Ramadan ke apa ke. Selamat berpuasa, selamat buka puasa ya semua. Kalau tak jumpa selamat Hari Raya. Terima kasih Puan. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Puan. Okey. Puan. Lagi. Ya jumpa lagi insya-Allah. Terima kasih. Apa hal boleh WhatsApp je. Terima kasih Apa Puan. ucapan semua macam hari ni je yang last ni. Terima kasih. Saya keluar dulu ya. Ya. Terima kasih. Link ni saya akan buka sampai kalau ada siapa masalah apa semua insya-Allah saya akan buka sampai malam ni. So tapi mana yang dah jawab tu tak boleh jawab lagi sekali lah. Cuma yang rasa ni kan boleh boleh jawab kemudian apa semualah. Mana yang ada masalah tu saya buka sampai malam lah.